iklim dalam konteks negara kita. Tuan Speaker, fasa kedua laporan IPCC menyimpulkan hampir 1/3 ladang makanan dan padang ragut haiwan ternakan tak boleh lagi diguna pakai pada hujung abad kalau perubahan iklim tak dibendung. Jadi harga makanan bakal meningkat dengan risiko 80 juta orang sedunia hadapi risiko kebuluran. Dengan ledakan harga barangan yang semakin naik, isu kekurangan bekalan makanan asas, ayam, minyak masak, kentang, telur, ada juga kepung bangkitkan yang lain ya. Kita nampak ada program subsidi pasar rumah rakyat, tapi ini tidak menyasari ataupun menyelesaikan masalah hakiki ya, because you are targeting the end product. Sebagai contoh, meskipun wujud pemberian subsidi input, skim insentif pengeluaran padi, tapi disalurkan menerusi vendor, bukan dengan sistem bayaran terus kepada pesawah. Jadi 62 juta ringgit yang diumum untuk insentif racun hanya bakal menguntungkan syarikat pengeluar, vendor input racun dan baja dan bukannya petani. Limited choices, Datuk Speaker, dan bahan-bahan buat racun diimport daripada negara luar. Sebelum ini, satu tong racun 4 liter RM45, sekarang RM90. Berapa peratus sahaja inisiatif MAFI yang ada seperti My Organic, My Gap dan program kebun community. These are good. Tapi berapa peratus merangkumi keseluruhan industri pertanian? Kalau serius, ia harus merangkumi 50%, harap dijawab oleh Menteri. Dalam analisa pakar-pakar, mereka menyatakan negara-negara Asia Timur tidak pernah meninggalkan aspek pertanian. Perbezaan antara Asia Timur dan Asia Tenggara adalah mereka menumpukan kepada pekebun kecil, not big time players. Persoalannya bagaimana nak pastikan setiap petani mampu untuk hidup dan mendapat pulangan dan hasil yang menguntungkan. Datuk Speaker, Hari Raya Ramadan, saya bimbang kalau kita tak settle ya isu bekalan, maka pelan intervensi yang dilaksana akan terlalu lewat. Kita akan berdepan dengan isu ketersediaan dan kekurangan bekalan makanan asas yang diumum oleh kebanyakan pembakar. Kekurangan lebih 90 juta bekalan telur sepanjang Ramadan dan Aidilfitri. Jadi saya bawakan dalam perbahasan Dewan Rakyat 2022, peringkat jawatan kuasa KPDN HEP dah ada laporan tinjauan pasaran sektor makanan oleh MyCC 2019 ya. Laporan tersebut diwujudkan atau dihasilkan, dan antara unsur yang menimbulkan isu persaingan dan menyebabkan harga meningkat adalah penyalahgunaan permit AP dan telah diberikan untuk proses pengimportan. Jadi pada saya, bila pagi tadi yang Mohd Menteri sebut ada usaha untuk membuka ruang ya, AP mengimport ayam kepada 4 pengusaha pasar raya besar. Persoalan saya, pertama, kerajaan wajib dedahkan nama pemegang AP yang diluluskan untuk mengimport ayam. Kedua, adakah cukup AP dipanjangkan kepada pengusaha pasar raya besar dan koperasi? Dan ketiga, apakah elemen kawalan yang akan diperkenal oleh kerajaan untuk memastikan tiadanya penyalahgunaan AP, dan kalau yang dah salah guna, are they going to be blacklisted? Berbalik kepada dapatan MyCC, trend peningkatan itu sebelum krisis pandemik, dan peperangan sekarang sudah tiba ya, memberi kesan kepada kita. Jadi kalau kerajaan sering menggunakan kaedah penyelesaian jangka masa pendek menerusi pemberian subsidi, maka kita tak mampu untuk mewujudkan sistem keluaran dan pengagihan bekalan makanan negara yang lebih mapan. Kalau kerajaan mampu belanja 905.3 juta ringgit dana jaminan makanan semasa PKP, saya fikir sebaiknya kerajaan melabur secukupnya untuk memastikan sekuriti makanan kita terjamin dalam jangka masa panjang. It's not easy, saya tahu, but I think kalau kita ada iltizam politik dan kita bersetuju dalam bab ini, kita jangan ambil jalan pintas yang akhirnya akan merugikan pengguna, petani dan penternak kita. Jumlah import makanan meningkat. Kadar purata 4.1% tahun. Dulu 45.3 bilion ringgit tahun 2015. Tahun lalu 55.4 bilion ringgit untuk memenuhi permintaan pengguna tempatan. You have bawang besar, produk tenusu, kopi, tepung gandum, teh, bawang kecil, ubi kentan dan minyak masak. Jadi 3 elemen pada saya lah yang menghalang kita daripada bergerak ke depan mencari penyelesaian. Bergantungan kepada konglomerat pertanian besar,
bukannya benar-benar mengupaya petani serta pekebun kecil dengan teknologi terkini, tiadanya fokus untuk melabur secukupnya bagi bakat agripreneur sebenar dan segmen berinovasi, dan kegagalan merungkai penyalahgunaan AP, subsidi kepada golongan racun serta baja terpilih. Minta rumuskan, Baby. Baik, terima kasih Dr. Speaker. Kita dah ada dasar akro makanan negara. Ya, saya dah baca hasil KPMG, yes, another consultancy. 2021 hingga 2030. Bagus, ada plan. Hanya bimbang saya bila kita dah senarai pendek tidak adanya golongan pelapis dari kalangan belia, ya, dan ada juga bakat-bakat dan syarikat tempatan, bagaimana pelaksanaannya, ya. Kita tahu ada mereka yang mampu untuk melaksanakan vertical farming yang kalis cuaca ekstrim, tapi pantauan dan maklum balas daripada saya, tanah pertanian kita ada 8 juta hektar. Hari ini kita guna 800,000 hektar saja untuk tujuan sektor agromakanan, less than 10%. Jadi bila kita tidak beri dokongan, ya, bayangkan ekosistem ini tidak membantu, kerana kalau mereka yang diberikan sewaan tanah untuk membangunkan teknologi terkini, believe me, ya, saat-saat akhir ada saja kerajaan negeri, ya, kerajaan pusat, agensi yang akan tarik balik tanah yang disewa. Itu pantauan dan maklum balas yang kami dapat. Jadi saya harap bila kita ada dasar agrosecurity, kita mahu kembali untuk mengangkat agenda tersebut, maka kita harus pastikan wujudnya reformasi struktural, and sudah tentu it's not going to be easy. Ada players yang akan marah, tetapi demi security jaminan dan kedaulatan makanan negara, kita harus laksanakan apa yang sukar. Dan di sini relevannya kewujudan pembangkang yang kuat. Terima kasih Datuk Speaker. Saya mohon menyokong dengan cadangan balas reformasi struktur yang disebut tadi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Datuk Speaker.